Saya nak sentuh satu hal di dalam perkara ini. Yang pertama ialah kita tengok dalam hadis ni tadi ada beberapa hal. Saya nak sebut lagi beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh Dr. Qaradawi dan beberapa tentang masalah gambar ni di rumah ataupun gambar yang ada di rumah kita ke, yang kita buat ke. Kerana ini bab yang ulama khilaf panjang perbahasan ni. Boleh tak boleh ada gambar ni? Haram ke halal? Atau harus? Panjang perbahasan ni. Di rumah Nabi kita tengok Aisyah ada gantung tadi. Tapi ada riwayat yang lain juga. Maksudnya gantung dinding, ada lansir, ada wallpaper. Asalnya tidaklah salah. Tapi kalau orang tu tak mau kerana dia rasa pembaziran, tidak mengapa. Kerana ada dalam hadis Nabi SAW kata, Nabi tengok rumah dia ada dia tutup dinding apa dengan kain elok. Nabi kata, innallaha lam ya'murna an naqsul hijarata wat-tin. Tuhan tak suruh kita balut batu-batu dan tanah. Dan Sayyidina Umar dia cenderung kepada macam penderian yang macam ni. Sebab itu kalau dia tahu rumah gubernur dia yang dinding cantik apa semua, dia pergi koyak dengan tangan dia sekali sendiri. Tapi ada masa ketika Aisyah pun ada juga dinding dia. Bahkan ada riwayat lain ada lansir rumah Aisyah ada gambar burung. Hidup ni ada apa pilihan? Satu, kita boleh pilih untuk hidup dengan cara yang mewah dan halal. Allah tak larang selagi halal. Ada orang memilih zuhud, dan Nabi sebagai rumah seorang Nabi, dia memilih jalan yang zuhud itu supaya menjadi contoh kepada orang lain. Sebab itu kalau kita tengok dalam imam-imam yang empat, Imam Malik terkenal dengan hidup mewah. Serban mahal, kasut pun banyak pasang, ratus pasang, baju mahal, cantik orang tengok pakaian Imam Malik. Muhammad Hasan Asy-Syaibani juga mewah. Dia pula muftilah qadi qudra Baghdad, kerajaan. Tapi kalau kita tengok Imam Ahmad, hidup dia zuhud, khusyuk. Kasut di kaki dia 17 tahun tak bersalin. Kesemuanya jalan, setiap orang boleh pilih. Ada orang nak pilih khusyuk, itu lebih baik untuk dia nak jaga diri. Macam baju kita juga. Kita pakai kot pun boleh, kita pakai baju Melayu sampin pun boleh. Tapi kalau kita rasa dengan pakai baju putih, pakai jubah, letak lebay, mai pakai kain plekat dengan rendah diri, lebih khusyuk dalam solat, maka kita pilihlah jalan itu. Bukan kata hampa ni pakai baju jubah-jubah ni tak pakai baju warna-warna mayang tak khusyuk, tak boleh tau. Dan Nabi tak larang. Tapi seseorang mengetahui kadar diri dia dan apa yang dia pilih, dan tentu bagi orang yang pilih yang lebih mendapat pahala yang lebih. Dia pilih lebih khusyuk, dia mendapat pahala yang lebih. Sebab tu kita tak payah balah benda ni. Kalau kita tengok setengah orang tu dia jenis semua pakai satu pakaian, lusuh je dia pakai, pilihan dia. Selagi dia tak kata hampa pakai haram, tak apa, pilihan dia. Dia rasa dengan dia pakai kain plekat, mai tak pakai, dia rasa hati dia lebih terjaga, perasaan dia lebih khusyuk pada Allah, pilihan dia. Pilihan dia. Dan tidak juga menunjukkan orang hak pakai cantik tu yang tu semua hati keras tu. Tak juga begitu. Ada sahabat yang pakai cantik. Okey. Hadis-hadis menceritakan tentang patung-patung ni banyak. Bahkan dalam Al-Quran Allah cerita juga tentang jin yang bekerja untuk Nabi Sulaiman, ya'maluna lahu ma yasha'u minal maharib wa tamathil wa jifan. Jin-jin yang buat kerja untuk Nabi Sulaiman, buat patung-patung untuk Nabi Sulaiman. Pada zaman itu dibolehkan.
Kemudian ada hadis-hadis yang kita tengok Nabi SAW bagi amaran keras kepada orang-orang yang buat patung-patung ni. Nabi kata, inna asyaddan nas azaban indallah al-musawwirun. Sedahsyat-dahsyat orang azab di sisi Allah, paling dahsyat ni azab al-musawwirun, yang buat. Musawwirun ni asal taswiri, yang buat gambar dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa literal lah. Tapi musawwirun pada pahaman para ulama dahulu atau zaman Nabi, musawwirun ialah yang buat patung tu, yang ukir patung. Jadi para ulama bincang tentang ukir patung ni. Sekarang mungkin kita tak ada masalah, mesin tu buat gambar kan. Tapi sekarang mesin pun samalah, siapa yang mengendalikan mesin dulu ada orang memang kerja dia buat patung burung, perhiasan. Zaman sekarang kan, dulu kan banyak perhiasan macam sekarang. Itu perniagaan mereka. Ada beberapa keadaan. Pertama, patung ke lukisan ke patung-patung yang dibuat untuk dibesarkan, li ta'zim, kata Dr. Qaradawi, ini adalah haram. Buat gambar pemimpin letak untuk diagung-agungkan, yang ni haram. Yang ni semua sepakat kalau itu adalah haram. Dan ini yang berlaku pada umat dahulu. Hatta kalau dia buat gambar tok guru pun, tok syekh pun haram juga. Bahkan itu lebih dahsyat lagi, menyebabkan orang duk pergi hormat patung tok guru tu. Saya pernah ke Iran, ke rumah Khomeini. Ada gambar Khomeini. Ada, tak tahulah, mungkin orang tak suruh, kita tak mahu nak tuduh semua, tapi ada orang perempuan, 2-3 orang masuk, dia sujud ke gambar. Yang ni yang sebahagian orang sekarang duk create, dia seronok. Kalau orang boleh besarkan dia. Ummu Salamah, dia pergi hijrah ke Habasyah, ke Abyssinia. Jadi bila Nabi tanya dia, Ummu Habibah juga pergi ke sana. Nabi tanya dia, sebut apa yang Nabi sembang dia, dia kata, kami tengok di sana, tuan-tuan kena tahu Mekah ni dia bukan tempat Kristian. Jadi pengalaman baru bila dia pergi sana, tengok gereja-gereja pasal Abyssinia ataupun Habasyah ni, Ethiopia ni. Masa tu Ethiopia sekarang kita tengok miskin, tapi dulu ada kerajaan yang kuat. Orang pergi ke sana, ada perniagaan, perdagangan. Mereka masuk ke gereja, mereka tengok gambar-gambar yang cantik diukir dalam gereja. Gereja tu nama Mary. Maryam ni tu. Maryam ni bukan Mary. Maryam ada Maryam Qibtiyah. Bukan Maryam. Nabi kata, ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih banau ala qabrihi masjida summa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi kata mereka itu bila mati di kalangan mereka orang saleh, banau alaihi ala qabrihi masjidah. Dia mati orang soleh, buat masjid dulu, bubuh kubur di tengah. Summa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian buat gambar patung-patung orang soleh. Masa awal buat macam mana? Berapa kita buat ni supaya generasi kita ni jangan lupa kat ulama-ulama kita ni. Itu dulu. Lama-lama ditunjuk, ni lah tok guru ayah dulu, mati dah. Esok ni ayah buat ni bukan apa ni, supaya hampa kenal. Esok ayah dia mati, ni cucu dia, anak dia kata habaq kat cucu dia, ni tok guru, tok wan kita, tok wan hang dulu, atuk kau dulu. Mai cicit dia, setiap guru ni tunduk sikit, hormat sikit, rokok sikit, sujud, sembah.
lama kelamaan. Nabi kata ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu sejahat-jahat makhluk di sisi Allah. Pasal apa? Bagi orang sesat. Curi harta orang, hatut banyak tu ya. Tapi kalau bagi orang sesat akidah. Bagi orang sesat akidah. Sebab itu bahaya hal ni. Kaum Nuh macam tu lah. Nuh dakwah pada mereka, mereka tak mau. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Oh, mereka kata jangan kamu hampa jangan duk ikut Nuh, jangan duk tinggal tuhan-tuhan kita, jangan tinggal waddan, suwa'an, yaghusa wa ya'uq. Nama-nama ni kata ahli tafsir semua nama orang-orang soleh belaka. Mati buat patung. Mula-mula tak ada apa, kenang-kenangan. Lama-lama sembah. Pentingnya menjaga akidah. Sebab tu agama ni dia larang unsur-unsur macam ni. Buh gambar tok guru di dinding rumah, hormat sikit tu gambar tok guru duduk dalam depan tu. Lama kelamaan jadi macam tu. Hak tu yang ada hak janggut, kita pergi tengok. Agama lain lah, yang rambut, perut buncit, janggut semua, asap. Mula-mula macam tu. Semua yang bentuk yang macam ni haram. Apa saja gambar, ukiran, semua yang membentuk yang macam ni haram. Ini Nabi kata. Sehingga sebagai ulama kata itulah barangkali maksud Nabi asyaddan nasi azaban indallah. Orang yang paling dahsyat Allah seksa. Pasal yang ni bagi orang kufur. First. Yang kedua, saya sebut yang isu-isu yang Qaradawi bangkitkan ialah yang gambar yang dibuat yang menjadi syiar kepada agama lain. Patung-patung salib umpamanya. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari daripada Aisyah juga, dia kata anna Nabi SAW lam yakun yatruk fi baiti ay syai'in fi tasalib illa naqadahu. Nabi tak tinggal di rumah dia apa saja yang membentuk salib, Nabi buang. Kita boleh tengok pasukan bola sepak ada salib gantung di rumah, kita simpan tak kena. Dia kata tak ada tu aku tak. Kerana ia menjadi pelambangan. Maksud salib yang berbentuk pelambangan ini mesti kerana pelambangan agama lain. Termasuk juga apa saja patung-patung hak agama lain. Dia kata aku bukan, aku pergi kat negeri ni memang patung ni agama depa. Sajalah aku simpan, dah kita melawat negeri dia. Tak boleh. Memiliki, menyimpan, mengadakan, membuat, ini termasuk di dalam yang Nabi SAW sebut. Nabi larang. Yang ketiga ialah gambar yang dibuat yang tak ada bahagian ni. Cuma Nabi kata asyaddan nas azaban yaumal qiyamah, sedahsyat manusia yang diazab hari akhirat alladzina yudahuna bi khalqillah, yang cuba bersaing dengan ciptaan Allah. Sebahagian ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, dia begitu luas, dia kata siapa saja ukir, lukis, buat semua ni haram, termasuk dalam ni. Imam Nawawi dia begitu luas ni. Sebahagian kata yang ni bermaksud orang yang lukis kerana nak menunjukkan kesombongan dia. Tengok macam mana Allah boleh buat, aku pun boleh ukir lebih cantik lagi. Di situ berlakunya khilaf para ulama. Kalau tak membesarkan, kalau tak syiar agama lain, tapi dia ni bongkak dengan ukiran dia, bongkak dengan dia termasuk. Sebahagian kata tak kira, siapa saja yang lukis memang termasuk nak challenge ciptaan Allah. Khilaf. Okey, saya sebut dulu khilaf ni, sekali kita buat pandangan yang lain. Kemudian dia sebut juga pandangan berhubung dengan orang yang gambar-gambar yang bertujuan yang bermewah-mewahan, termasuk dalam pembaziran. Buat patung sampai berpuluh juta. Tak ada apa-apa satu pasal.
Kalau dia buat, ada patung yang kita beli mahal, boleh beli. Contohnya tahu apa? Doktor, hak patung perubatan tu, hak buka satu-satu dalam tu, hak tu dia, hak tu tujuan perubatan, tujuan pembelajaran, tu cerita lain. Yang ni hak tu yang Nabi kata, Allah tak suruh kita duk bungkus batu, bungkus tanah. Pembaziran adalah suatu yang diharam. Okey. Nak mudah cerita, ada ulama seperti Al-Imam Nawawi, ada ulama kata hadis-hadis Nabi yang kita baca tadi, yang Nabi kata suruh alih saja, itu peringkat awal. Peringkat kedua, Nabi haramkan semua dah mansukh, yang tinggal semua telah dimansuhkan, yang tinggal haram. Gambar. Ini Al-Imam Nawawi dan seumpamanya, dia pun mazhab macam ni. Ada ulama seperti Al-Imam Tahawi, dia berpendapat tak, peringkat awal memang haram betul. Dia kata sebab masa tu orang masih baru dengan berhala. Peringkat kedua, yang tu yang Nabi ringankan sikit. Habis macam mana pandangan kita? Kalau kita cek, kita dapati kita tak dapat nak menentukan nasikh mansukh ni, kerana nasikh mansukh maksud yang second, yang kedua, yang lewat membatalkan yang awal. Kita tak tahu mana hadis yang awal, mana hadis yang lewat. Tak ada satu bukti untuk kata yang ni yang awal, yang ni yang lewat. Ulama hadis tak dapat nak trace mana yang awal, mana yang lewat. Andai saja. Kalau kita anggap bahawasanya, jadi bila kita lihat hadis-hadis ni, kita tahu bahawasanya ada benda tempat yang Nabi larang, ada juga kita tengok kalau semua ukiran haram. Ada yang nak Aisyah burung tu Nabi suruh ubah ya. Nabi Aisyah potong buat sarung bantai, Nabi tak kata apa. Dan ada lagi juga peristiwa yang kita tahu di mana Aisyah radhiyallahu anha main kuda, anak patung kuda, ingat tak? Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi tengok Aisyah dengan kawan-kawan dia duk main anak patung. Tahu anak patung? Patung lah, anak patung lah. Kuda, budak-budak punya mainan, lu'bah. Nabi kata, ma hadzal ladzi wastahun? Nabi kata, apa tu di tengah tu? Aisyah kata, faras. Zaman dulu tak ada lah teddy bear besar-besar ni. Kan? Faras. Dia kata kuda. Nabi kata, wa man ladzi alaihi? Nabi kata, apa yang ada atas kuda? Dia kata, janahan. 2 sayap, kata Aisyah. Nabi kata pada Aisyah, faras lahu janahan. Kuda ada sayap. Nabi tanya Aisyah. Aisyah kata, ama alimta anna li Sulaiman khailan laha ajnihatah? Kau tak tahu ke? Nabi Sulaiman ada kuda-kuda banyak, semua ada sayap. Dalam hadis ni dia kata fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fadhahikan Nabi, fadhahika hatta badat nawajidhu. Nabi ketawa sehingga nampak gaham Nabi. Maksudnya Nabi tak kata tak betul ke Aisyah lah. Tapi Nabi tak kata jangan main ni, ini adalah patung. Menyebabkan ulama khilaf. Mereka khilaf panjang dalam hal ni. Di kalangan mereka ada yang mengharamkan mutlak patung, lukisan yang berbentuk yang makhluk yang ada ruh, semua haram. Kalau nak buat pokok, bangunan, batu, air sungai, tak apa. Binatang tak boleh. Ini termasuk juga mazhab Al-Imam Nawawi. Kalau buat juga, kita tak kira benda tu dihormati ke tak dihormati ke, semua tak boleh. Ada yang hanya mengkhususkan kepada yang berjisim, yakni yang berukir, yang berbentuk patung, bukan yang lukis. Dia kata taswir pada zaman Nabi itu bukan maksud lukis. Taswir yang dimaksudkan itu ukiran patung, itu maksudnya. Ukiran patung pula khilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan yang dengan kalau nak membesarkan tadi syiar agama lain, kalau sampai kepada pembaziran, kalau sampai mencabar Tuhan, yang tu yang haram. Jika tidak,
dia tidak diharamkan. Okey, dah panjang cerita ni, saya pergi kepada fatwa Negeri Perlis. Apa dia kesimpulan kita fatwa? Saya baca fatwa lah. Kita bersidang dalam fatwa kes ni, bincang panjang pada tahun 14 Disember 2020. Saya baca pasal tuan-tuan orang Perlis ni, hak luar orang Perlis pun boleh juga untuk dia mendengar fatwa Negeri Perlis ni. Fatwa ni macam ni. Fatwa ni pandangan agama. Kalau satu dia duduk di negeri mana pun, dia boleh amal pandangan agama tu kalau dia yakin itu kuat. Orang dia tak ada ni hang duduk negeri lain kena tak boleh tahu pandangan agama tu negeri lain. Tak boleh, dia tak ada macam tu. Ulama dulu tak ada fatwa rasmi tak rasmi. Ulama yang keluarkan pandangan hukum dengan alasan-alasan hujah, dia nama fatwa lah. Cuma dalam konteks kita ni dia sebut fatwa tu hak rasmi, tapi tidak mesti ada fatwa ulama-ulama. Fatwa Ibn Taymiyah, dia bukan mufti rasmi. Ibn Nusaimin fatwa lah, pandangan hukum. Cuma hak rasmi hasil perbincangan kita putuskan seperti berikut: membuat atau menggunakan apa-apa patung untuk dipuja, dimulia, dihormati atau diagungkan adalah haram di sisi syarak. Ia boleh membawa kepada syirik, maka Muslim dilarang untuk membuatnya, menggunakannya atau menyimpan patung yang mempunyai unsur tersebut. Jadi yang ni tak boleh. Siapa ada patung dia pineri apa ke, dia bawa balik patung simpanan almari ke apa, semua haram, termasuk dalam dosa besar. Dia kata dah, kita bukan percaya, sahaja simpan kenang-kenangan. Tak boleh. Kedua, adapun membuat atau menggunakan apa-apa bentuk patung yang tidak mempunyai unsur-unsur dipuja, dimuliakan, dihormati atau diagungkan, sebaliknya untuk urusan kehidupan, untuk urusan keduniaan seperti permainan tadi yang budak main, pendidikan di sekolah, dia buat nak bagi perubatan, siasatan jenayah, dia kena buat patung tu nak tunjuk kok mana, contoh orang nak sebat ke, tang mana dia ketikam ke, dia buat patung. Dan apa saja yang tidak mempunyai unsur-unsur pemujaan adalah dibolehkan. Walau bagaimanapun seorang Muslim yang terlibat membuat, menyimpan atau menggunakan patung dengan tujuan yang disebutkan tadi, hendaklah berhati-hati agar tidak terbabit dengan unsur-unsur yang boleh membawa kepada syirik, yakni memuja, mengagung, menghormati dan memuliakannya. Ini termasuklah simpan gambar pemain bola sepak, patung pemain bola sepak pujaan kita, tu unsur-unsur mengagungkan. Hatta gambar tok guru kita, jangan main tuan-tuan. Donald Trump pun ada orang buat dia jadi patung Tuhan. Maradona ada negeri sembah Maradona, bukan negeri lah, ada kumpulan yang sembah Maradona di Argentina. Manusia bukan boleh. Saya pergi ke India miskin dululah, kot 2-3 hari ni dah kaya tak tahulah, dulu punya cerita. Naik bas seluar pun tak apa nak ada. Tapi tu kata pemujaan cult, dia memandulkan akal. Lalu kok sungai, duit dah tak ada nak minum, baling duit dalam sungai. Pasal nak ambil berkat sungai tu, jadi kaya. Apa saja yang boleh mereka sembah. Tuhan berjuta-juta di negeri dia. Betul. Ada orang nak nafi apa, memang baca, pergi tengok dalam rencana. Sebab tu kerana bermula membesarkan agama larang. Ketiga, ada tiga item dalam fatwa kita. Oleh kerana dalam kalangan fuqaha ada yang mengharamkan membuat patung manusia dan haiwan secara mutlak, sekalipun bukan dengan tujuan dipuja, diagung, dihormati dan dimuliakan. Maka jika seorang mampu mengelakkan diri dari terlibat dalam pembikinan dan penggunaan patung haiwan atau manusia, itu adalah sesuatu yang lebih afdal. Kita ni agama ni, kita Islam ni, dia iconoclast, dia anti patung.
Sebab tu kita orang Islam, rumah kita orang Islam, kita tak simpan patung-patung. Pi rumah patung tu, patung ni. Itu bukan secocok dengan tabiat agama yang kita anut.